So, kita sambung dengan chapter 2, Environmental Health Hazard and Human Health. Okay. So, hari tu kita dah tengok dah basically apa itu 4 major hazard yang ada. Okay, we have biological, chemical, physical and cultural. Okay. Dan ni kita hari tu dah tengok dah biological, chemical, physical, okay, cultural. Okay. And then yang ni pun kita dah discuss pasal biological ni, yang you end up dengan saya minta you buat like a short punya actually for me it's not like apa ni quiz it's lebih pada saya nak you cari sendiri maklumat tu, and then you biasanya kalau you cari sendiri you akan lagi ingat. Okay, this one macam mana dia transmit to human semua tu macam mana cara dia. Then hari tu kita bincang what is epidemic, what is pandemic. Okay, apa beza dia, apa itu similarities dia, macam mana, sama ke tak sama, semua apa yang sama. Okay, then different bug, epidemic ni macam berapa orang baru kita kata as a pandemic semua. Okay, this one yang case study yang you buat tu lah. Then we move to chemical hazard. Okay, so chemical hazard, what type of chemical hazard do we face? Okay, so saya boleh katakan almost every day dekat rumah kita dah face chemical hazard dah. Okay, mungkin you tak nampak, mungkin kita tak sedar. Okay, tak sedar. Contoh, okay, let's say kita cuci pinggan mangkuk. Secara tak langsung we dah face chemical hazard dah, because the pencuci pinggan mangkuk actually is one of the chemical. Okay, but sebahaya mananya tak sebahaya benda-benda yang hazard lain. Okay, tapi kalau kita minum dia, I think we have some problem. Okay? So the toxic chemical can cause temporary or permanent harm or even death to humans and also animal. Okay, biasa kalau kita kena chemical hazard ni kita relate dengan toxic chemical. Okay? So hazardous chemical is harmful because it is flammable. Okay, mudah terbakar, ada mudah terbakar, or explosive or irritating or damaging to skin, lung, interfere with oxygen uptake or induce allergic reaction. Okay, this one more to like kepada human especially to mamalia, haiwan semua ni Okay. So ni adalah contoh chemical hazard yang kita face every day dan apa chemical hazard dan apa kesan dia. For example like okay, kita ada lead, kita ada anemia, cesium kita boleh sebabkan kanser, merkuri boleh sebabkan fetal malformation. This one merkuri biasa sebabkan one gene dia akan rosak. Sebab tu bila baby tu dia akan macam tercacat. This is what you kena tahu, macam contoh the case study yang famous kat dunia ni, Beta Mata disease yang disebabkan oleh merkuri. Okay, so we have cadmium, semua ni lah. Okay, just knowledge lah tak perlu hafal Okay, so kita ada 3 types of toxic agent. So what is mutagen? Mutagen is the chemical or form of radiation that cause increased frequency of mutation. So di mana dia boleh change the DNA sequence. Okay, mungkin dia akan kurangkan satu DNA ataupun something yang menyebabkan dia akan jadi cacat okay? Atau dia kurang satu anggota ke, so on. Okay. Mutation in reproductive cell can be passed to offspring and also future generation. Di mana yang paling senang adalah ibu kepada baby tu. Okay. Ini paling senang Okay. Tapi tak adalah kata macam contoh kita sekarang ni kita dah lengkap, tiba-tiba kita dah terkena this toxic punya ni, tiba-tiba tangan hilang. Tak adalah But it's like macam mana dia build secara slow sebab bila every anggota badan kita sebenarnya we have some cell untuk create dia. So bila we have some toxic agent di mana sel tu dah mati, okay, mungkin tangan dia tak boleh form dengan betul, dan kaki tak boleh form dengan betul, macam tu okay. Then we have teratogens, chemicals or radiation that cause birth defect or the fetus or embryo. Okay, tengok semua ni adalah bagi kesan pada next generation okay.
bila bagi next generation ni secara tak langsung bila kita accumulate pollutant dalam body kita, ini kita dah transfer to another generation. Okay, so you kena ingat satu benda biasanya chemical punya elemen ni, for example like metals semua ni, okay, kita tak boleh kata okay hari ni saya makan makan lead, besok saya buang lead. Tak, because some of the chemical dia akan stay dalam body kita dan dia akan accumulate dalam body kita. Bila sampai certain concentration baru kita akan rasa macam oh tiba-tiba sakit ke, tiba-tiba macam macam something tak kena lah okay. Di mana bila dia dah sampai level tu, that mean that element, that chemical element, dia akan bagi kesan pada dia dah start bagi kesan tentu. Biasanya kalau contoh okay, let's say kita termakan merkuri contoh. Okay, so first ni Adam yang dia tanya soalan dia bagi kesan kenapa tak boleh hantar to all, boleh kan? Tak boleh. Boleh kan? Tak boleh. Boleh, kenapa tak boleh? Tak tahu. Saya dah set boleh dah rasanya. Tak tahu gimana set lah. Ya. Tak apa, kita jawab. Pelik saya, boleh. Malah okey je. Okay. So dia tanya, memang dia bagi efek pada baby ke? Kalau orang dewasa dia tak terkesan ke? Okay. So bila dia bagi kesan baby, dia tak langsung dia macam accumulate, dia dah pass to next generation Okay. Tapi kepada orang dewasa, itu yang kita kata kadang-kadang rasa sakit, loya, okay. Bila ada kita termakan something yang polluted semua ni, kita akan, kalau especially yang inorganic tu macam inorganic macam contoh metal semua ni, okay. So memang dia akan pass to generation. Bila pass to generation, dia akan bagi kesan pada gene lah. Okay. Bagi orang dewasa pula, mungkin kemungkinan besar dia mungkin some of them dia takkan macam mati semua ni tapi dia bagi kesan lah, bagi kesan. Contoh kesan macam mana? Sakit ataupun this one okay. So contoh macam drinking during pregnancy, arsenic, DDT semua ni, this one dia might pass to the baby ni lah. Kalau dalam badan kita sendiri orang dewasa biasanya dia accumulate dalam body kita lah. Okay. Not really diluted, okay, but bukanlah kata kita termakan merkuri and then benda tu akan pass terus ke generasi akan next generation. Tak. Sebab dia gini let's say sekarang ni kita everyday kita consume something dengan kepekatan logam. Contoh kita kata as a contoh merkuri. Kita everyday kita consume something yang ada merkuri dalam body kita. Okay. Untuk orang dewasa, mungkin the first, second, third, dia takkan rasa apa-apa Dia takkan rasa apa-apa sebab dia akan accumulate sedikit demi sedikit. Kecuali kalau kita makan satu amount yang banyak. That is different Okay. Kalau merkuri biasanya dia akan rosakkan jin dalam body kita. Okay. Dan kalau arsenik dia boleh sebabkan kulit. Dia different metals, dia different dia punya kesan pada manusia different. Okay. Kalau cadmium biasanya sebabkan tulang. Okay, so memang dia akan, okay, let's say sekarang ni, bukan kata, okay, kita makan 1 ppm, dia akan simpan 1 ppm dalam body kita. Tak Dia sebenarnya tak macam tu. Dia, of course, badan kita still boleh, kata apa, expel tu macam keluarkan some of the pollutant. But, kalau kita tengok, okay, contoh, kalau zinc actually is metal juga is a metal. So bila zinc dalam body kita akan uptake banyak zinc sebab zinc kalau tengok dekat metals ni we have several punya elemen kita ada trace element, kita ada heavy metals, kita ada semua ni heavy light metal semua ni okey. Tapi kalau kita tengok dekat trace metal ni, biasanya trace metal ni adalah yang dalam percentage biasanya dalam percentage we have like
iron, we have like calcium, semua ni. Okay, so bila kita ambil that metal dalam body kita, okay, badan kita akan uptake that metal to metabolism activity. Tapi some of the metals memang kita tak perlukan okay, mungkin bagi saya kalau you kata kita dah makan 1 ppm, besar kemungkinan maybe kalau contoh metal tak guna macam contoh like lead, mercury semua ni, kita makan 1 ppm, mungkin dalam body kita kita akan store about 0. more than half dalam body kita. Okay, sebab dia tak tahu benda tu tak tahu gimana. Okay, dan kita tak boleh keluarkan dia dengan banyak benda tu itu faham tak? Dia tak banyak boleh keluarkan. Sebab tu dia dipanggil bila ada metal macam ni, ini yang bahaya sebab bila dia accumulation ni dia accumulate dalam badan kita itu yang bahayanya benda ni. Okay. Then we also have carcinogen. Carcinogen ni biasanya sebagai kanser. Carcinogen ni sebagai kanser Okay. Dia boleh some of the element for example yang paling jelas dekat biasanya kita pakai I can say minyak. Minyak is one of the carcinogen punya agent senang kita Okay, we have arsenic, we have vinyl chloride, asbestos, semua ni boleh sebabkan kanser ataupun kadang-kadang dekat cat rumah kita dekat cat tu kadang-kadang why bila bila kita masuk rumah baru you akan rasa kenapa ada bau cat. Actually bagi saya, you tanya saya, cat ada bau tak? Cat sebenarnya tak ada bau but that is the chemical yang ada dalam cat tu yang buat dia bau. Okay, yang paling jelas saya rasa kalau chemical apa biasa guna cat, biasanya dia letak arsenik. Okay, sebab arsenik dia punya function dia boleh dia boleh anti kulat. Kalau tak ada, kita cat kat rumah kita, kalau tak ada anti kulat, besok dia naik kulat sebab hujan, kering, dia akan naik kulat. Tapi bila kita ada arsenik, dia secara langsung dia dah macam dia sebagai anti kulat so dia takkan takkan lekat dah kulat semua tu. Okay, you imagine okay, dekat luar rumah, okay, macam mana dia kata cat tu boleh tahan dengan all weather ataupun dia kata takkan berkulat dekat luar rumah. So you can imagine what chemical yang ada dalam cat tu yang buat dia tak tumbuh kulat, warna tak luntur, macam mana dia chemical bonding dia kuat sampai dia boleh jadi macam tu. So kalau tanya saya, cat yang lagi yang dia kata warna tak luntur, all weather, bagi saya I think there's lot of chemical dalam dia yang boleh buat dia strong bonding dia. Okay. Ni contoh apa yang bersebabkan kanser-kanser semua ni Okay. So kita tengok sendiri ni Okay. Yang penting we have secondary, we also have primary. From makan pun kena, from makan kena, from inhale pun boleh kena, semua ni Okay. Sentuh pun boleh kena tak kalau sentuhan kena kanser ni? Boleh kena tak? Kalau sentuhan. So far macam kurang lagi kan, saya rasa sentuhan tak ada kata macam kawan ni ada kanser kita sentuh dia dapat kanser. I don't think so Setakat ni tak lagi Okay, sebab most of the chemical punya hazard ni dia takkan dia takkan pass through sentuhan Okay, dia tak macam biological. Biological mungkin lain. Okay, chemical ni lebih pada apa kita makan, consume, apa kita inhale semua ni. Okay. So tengok, kalau biasa kita cakap pasal chemical hazard ni, we have toxicity, we have toxicology. Okay, dua ni benda lain toxicity dan toxicology. Toxicology adalah the science that examine the effect of harmful chemical on human, wildlife and ecosystem. Okay, the science that examine the effect of harmful. Okay, kita tahu kesan chemical tu kepada manusia, wildlife dan juga ekosistem semua ni. Okay. Kalau toxicity, a measure of how harmful a substance is causing injury, illness or death to living organism. Okay, it's like a measure how the harmful. Okay,
yang boleh menyebabkan injury, illness dan death kepada living organism. This is toxicity. Biasanya toxicity ni kita akan relate dengan several factor. We have dose, berapa amount of substance a person exposed to. Pendek kata, this is like concentration, berapa banyak kita terdedah. Genetic makeup ni individual sensitive to a particular toxin. Okay. This one, you tengok macam contoh jellyfish. Jellyfish. Ada orang kena jellyfish, dia tak rasa apa-apa. Tapi ada orang kena jellyfish, dia akan rasa macam kebas, semua ni. So everybody, we have our own punya immune system untuk lawan dia. Okay. That's solubility, water soluble, inorganic toxin or oil soluble. Okay. Tengok dia boleh solid dekat belah mana, oil ataupun water. Okay. There's substance persistent. Okay. Dia macam mana dia punya ketahanan dia, persistent dia. Contoh macam DDT. DDT ni memang susah kita nak breakdown dia. Okay, DDT. Okay, kalau oil senang. Okay, we have chemical yang boleh break dia punya oil. Okay. Biasanya kalau organic punya pollutant, kita mudah kita nak breakdown. Tapi bila inorganic, for example like DDT, metal, semua ni kita susah kita nak breakdown dia orang. Okay. Then, tadi yang mention dah, bioaccumulation, storage of toxin at specific organ or tissue. Okay. And then biomagnification ni, some toxin become magnified to the past, the food chain. Okay. Kalau you nak bezakan antara bioaccumulation dan biomagnification ni, konsep dia adalah bioaccumulation dalam badan kita, biomagnification ni ialah proses bila transfer to another level. For example like plankton kepada ikan, ikan kepada ikan kepada manusia. Itu adalah satu simple punya bukan food chain, bukan food web, food chain. Satu simple je. Dia sebab dia satu arah kan. There is a process tu panggil biomagnification di mana every time dia transfer satu trophic level dia dah magnify dah. Okay. Contoh plankton 1 ppm. Okay, ikan makan 10. So jadi 10 ppm. Kita makan 10 ikan. Jadi 100 ppm. Itu yang basic concept how the pollutant is transferred to the trophic chain. And then chemical interaction juga boleh can lower or increase the toxicity. Okay, biasa chemical interaction ni kita relate dengan apa? Relate dengan pH, water, relate dengan DO, relate dengan temperature, okay? Ataupun dia antara chemical tu sendiri. Okay, sometimes one chemical dia tak kuat. Tapi bila dia combine dengan ada chemical, dia akan bagi kesan yang sangat besar. Okay. Okay. Jadi tadi dia beritahu kan, ikan kepada contoh pada otter ataupun ikan pada manusia, ni cara dia transfer. Senang saja cara nak transfer pollutant daripada satu kawasan akuatik kepada manusia. Very senang, sangat senang. Then how can we evaluate and deal with this chemical hazard? Okay, so macam mana kita nak nilai tu? Okay, scientists use live laboratory animals, non-animal test, case report of poisoning, and epidemiological studies to estimate the toxicity of chemical, but this method have limitation. Okay, ada scientist dia gunakan macam contoh macam tikus. Saya ada kawan yang study atas wool healing. Okay, so dia potong kulit dia ni, and then after that dia dah with some chemical untuk tengok berapa lama proses dia boleh recover. Okay. So biasanya saintis dia akan gunakan tikus untuk study, because saintis ni they believe that dia punya sistem dalam badan dia ni is like similarity to human. Okay. Dan satu lagi dia kecil. Okay. Mungkin dia akan tanya saya, kenapa tak nak guna monyet je? Monyet I think is lagi tepat, lagi dekat compare to tikus. Kan? Tapi sometimes kita fikir je, bila ada satu testing lab, dia bukan kata lab yang sangat besar, kadang testing lab dia kecil je. Okay? So tikus adalah satu organisasi yang sangat gunalah. So ada je saintis yang gunakan arnab, ada juga Tapi kalau you tengok most of the study memang digunakan tikus Okay?
Then ada juga kalau saintis, kalau kita buat relate to aquatic punya sistem, pakai ikan. Ikan pun boleh. Tapi ikan tu, you kena select betul-betul ikan apa yang kita perlukan. Contoh, kalau kita kata kita nak tahu toxicity mana yang boleh menyebabkan populasi itu mati. Okey, kita ambil contoh macam satu populasi ikan di kawasan tu mati. Berapa kepekatan yang boleh menyebabkan 50% itu mati. Okey, so dia akan gunakan ikan yang ikan tu kena pilih, bukan kata ikan yang tahan lasak kita ambil dia. Tak. Okay. Normally saintis akan gunakan ikan tilapia. Okay. So tilapia ni adalah satu indikator sangat bagus. Tapi jarang orang gunakan tilapia hitam. Jarang orang gunakan ikan puyuh. Jarang orang gunakan ikan haruan ataupun ikan yang senang mati. Tak. Okay. So bila you dapat contoh, okay, saya kata, saya nak cuba guna ikan haruan lah. Okay. Ikan haruan, mungkin bila DO dia sampai ke 1, dia tak akan mati. The air dah polluted sampai ke 1, dia tak mati. Okay. So bila kita ambil that standard as the water standard dekat kawasan yang kita study tu, okay, dia kata, okay, you akan buat keputusan dekat DO 1 mg per liter, ikan masih survive. That is your conclusion based on your ikan. Okay. Tapi realitinya, bila 1 mikrogram per liter, ikan semua dah mati dah dekat kawasan sana. Sebab tu bila kita nak pilih ikan ni, kita kena pilih ikan yang betul-betul represent that area. Okay. Kalau biasanya air tawar, dia orang menggunakan ikan tilapia merah tu dan juga ikan koi yang kecil tu. Okay. Tapi kalau biasanya ikan marine, kita gunakan siakap. So many health scientists call for much greater emphasis on pollution prevention to reduce our exposure to potential harmful chemical. Okay. Biasanya saintis akan minta kita untuk prevent daripada kita nak solve satu problem tu. Okay. So prevent is better than to solve lah. Bila satu chemical dia dah release to satu environment, kita nak bersihkan kawasan tu sangat susah. Okay. You imagine okay, dekat kawasan Mengambang Teleport kita ni, kita ada sungai. Okay. So okay, kita ada satu aktiviti, contoh kita akan buat satu macam ada student buat aktiviti contoh, ataupun dia buat satu projek. Okay. So every day dia kena tukar air ikan dia tu. Okay, dia buat kajian pasal merkuri dalam, dia dah buat toxicity dalam merkuri. Okay, toxicity merkuri dan berapa concentration merkuri yang boleh menyebabkan 50% of the aquatic ecosystem ni, aquatic organism ni, dia mati. Okay, so dia kena, bila kita buat kajian dekat makmal ni, sebenarnya kita kena tukar air. So bila you tukar air, okay, contoh dia buang air ke Perairan Mengambang. Okay. Bila dia buang that pollutant, for example like the mercury pollutant dalam Mengambang tu, okay, bila dia dah masuk dalam satu aquatic system, dia akan stay kat sana. Dia takkan dikeluarkan, kecuali kalau ada pasang surut, dia akan keluar. Tapi bila chemical element dia masuk dalam air, okay, dia akan pass kepada plankton, so akan uptake dah plankton semua tu. Okay. So berbanding dengan kalau kita nak prevent dia, maknanya sebelum buang tu, dia akan buang dekat mana? Waste. Jadi waste tu kita proper dispose dia. It's better than bila dia masuk dalam satu kawasan aquatic, kita nak solve the problem. So macam mercury, macam ni kita nak solve the problem. Kalau you tanya saya akan gunakan oyster untuk solve the mercury problem. Tapi dengan syarat oyster tu tak boleh makan lepas tu. Sebab you tahu oyster ni satu ekor 1 jam dia boleh tapis 40 liter air. Okay. So how do we perceive risk and how can we avoid the worst of them? So we can reduce the major risk if we become informed, think critically about the risk and also make careful choices. Okay. So kita boleh ni being informed. Inform ni mari kita dimaklumkan. Okay. Contoh ada orang buat kerja buat senyap-senyap, dia tak nak bagi tahu pun. Okay. Tapi kalau contoh dia dah terbuang, contohlah dia terbuang satu chemical dalam satu sungai. Okay. Kalau dia inform pada orang yang bertanggungjawab, okay, saya rasa kesan dia takkan seteruk macam ni lah. Ataupun ada orang pergi siasat, contoh, dapat satu keputusan dia. Okay.
dan kita inform pada PIC, orang yang in charge tu, dan kita boleh cuba stop ataupun kita cuba to minimize the problem. Tentu Okay. Then of course kita make careful choices macam mana kita nak dispose that chemical, semua ni Okay. Ada soalan tak sebelum ni? Senyap je ada depan nak ni. Dah hilang dah semua. Tak ada soalan lagi, Doktor. Ada, Doktor. Ada kat depan ni. Kalau tak ada soalan, kau ada soalan nanti. Kau suka buat assignment. Okay, tak apa sama Okay. Then okay, kita tengok what type of physical hazard. Okay, tadi kita tengok dah biological, chemical, semua. Okay, apa tu physical? Physical hazard are the natural processes that occur naturally like earthquake, volcanic eruption, fire, flood, blizzard, hailstorm, landslide, hurricane, semua ni. Drought ni kemarau. Kemarau. Okay. So tengok dekat Terengganu sekarang dah kemarau. Tak tahu dengan negeri lain macam mana, tapi Terengganu sangat panas sekarang ni. Okay. So what do you think about the COVID sekarang ni? Adakah dia akan menaik? Tengah naik. Saya rasa dia akan naik. Lagi dia naik tu. Tengok siapa ni? Tay Liang Chow dia bagi good lagi. Apa maksud dia bagi good Okay. Baik, terbalik pula tangan dia. Ni ada orang nak kurangkan merkuri guna oyster, then tak boleh makan oyster tu. Tak boleh ke buat something but macam fake oyster. Mechanism some oyster. Dia boleh kalau kita nak gunakan something like absorbent to absorb the metals. Boleh. Tapi that akan gunakan orang panggil bidang tu dia panggil ni chemical engineering. Dia guna chemical engineering. Okay, dia gunakan chemical engineering ke biochemistry chemical engineering. Okay, so tapi kalau kita kata kita based on apa, kalau nak mudah memang kita pakai oyster lah, sebab oyster nak cari kat mana-mana senang je. Okay, tapi kalau kita kata kita nak gunakan some mechanism, artificial mechanism, okay, so memang orang akan filter je lah tap water ataupun dia letak as digunakan bakteria to consume that mercury, contoh. Boleh juga. Tapi we need to look for suitable punya bakteria, sebab bakteria ni banyak jenis. Mungkin bakteria, okay, bila kita produce bakteria A, dia boleh makan that mercury. Tapi kalau kita produce some bakteria, mungkin dia akan menyebabkan benda lain pula. Difficult That's why kalau you tanya saya, kalau mudah memang pakai oyster, sebab oyster ni memang dia filter feeders, dia tapis saja semua air yang ada. Okay. Tapi of course tak boleh makan lah lepas tu. Tapi macam mana juga kita nak dispose dia. Contoh sekarang ni, kalau kata saya nak dispose, saya nak tanam dia. Secara tak langsung sebenarnya benda tu dia dah transfer daripada air kepada darat. Okay. Jadi banyak challenge lah. That's why orang kata it's better kita prevent daripada kita nak solve that problem. Okay. So, bila kita solve satu masalah, mungkin akan pergi masalah B pula. Dia solve B, masalah C pula. Lain. Ni contoh-contoh Okay, kalau kat Malaysia ni biasanya banjir, landslide. Ini kurang lah apa? Nak kata ribut, tak sangat ribut kat kita ni Ada ribut tapi tak sangat lah. Okay. Gempa bumi kita tak sangat lagi. Okay. Cerita gempa bumi ni sebenarnya ada orang kata macam mungkin you tanya kan, kenapa dekat Sabah, dekat Bukit Tinggi boleh ada gempa bumi? Mungkin you tertanya kan sebab kita bukan dalam lingkaran gunung berapi lah. Lingkaran gunung berapi daripada Filipina, Indonesia, Jawa, Sumatera, kan? Dia punya lingkaran tu kan. Kenapa Malaysia boleh kena ada? Kenapa Malaysia boleh ada
gempa bumi. Pernah tak kita fikir benda tu? Dan kalau betul berlaku gempa bumi kat Malaysia ni, bangunan akan runtuh sebab kita bina bangunan tu bukan untuk tahan gempa bumi. Tak. Tapi so far yang kena mungkin dalam 3 skala Richter, 3 poin lebih. So it's quite low. So that's why some of the building memang bukan some of the building memang dia tahan lagi. Cuba kalau kita kena kat 7. I don't think every bangunan yang lebih daripada 5 tingkat ni tak boleh tahan. Okay. So why dekat Malaysia ni kita ada gempa bumi? Okay. So saya ada tengok National Geographic daripada Singapura, ada seorang geologis daripada Singapura, dia cerita lah. Dia kata, imagine sekarang ni you pegang, you ada satu oren, you potong separuh. Bila potong separuh tu, okay, the luar lingkaran tu, dan luar kulit tu adalah lingkaran gunung berapi yang ada dekat bumi ni. Okay, tapi yang jalur-jalur dalam tu kan, macam tu kita potong, dia ada macam, bukan jalur, apa? Macam, bila kita potong slice tu kan, you kena potong separuh macam ni, bukan potong, you kena potong separuh macam ni, maknanya bila shape tu dia potong macam ni. Okay, bila potong dia akan nampak macam dia akan partition ni kan, macam satu keping ni kan. Okay, so imagine sekarang ni, you tekan yang orange tu, mana yang akan keluar jus? Jus tu akan keluar dekat tengah-tengah. So tengah-tengah tu adalah Malaysia sekarang ni. So why like macam kata mungkin Sabah kenapa kena gempa yang teruk dekat apa? Gunung Kinabalu kan. Okay, you imagine sekarang ni, okay, dekat Japan dia dah tolak dah. Daripada utara dia dah tolak dah. Okay, buat orange tu dia dah tolak daripada utara dah. Okay, and then dekat Sumatera, dekat Aceh dia dah tolak dah. Okay, maknanya sekarang ni dia dah cuba macam squeeze the orange tau sekarang ni. So tu yang Malaysia sekarang ni, kalau orang geologis kat Malaysia ni sebenarnya dia takut kita berlaku gempa bumi. Okay, tapi kalau you bawa ada orang pergi tengok kan, contoh sekarang ni kan, biasa kita pergi sana kita tengok, alah tanah tu macam ada jatuh sikit. Kita takkan rasa apa, kita biasa je. Tapi kalau as a geologist, dia akan pergi ukur tinggi dia berapa. Dia kata sekarang ni tanah ni dah mendak berapa sentimeter. Kita takkan perasan itu hanya geologis tahu. Okay. So bila berlaku ada naik turun tanah ni, bangunan akan jadi tak stabil. Sebab dia akan bukan kawasan saja, dia akan buat satu kawasan lingkaran penuh. Okay. Boleh? What type of physical hazard do we face? Okay. Banyak selain daripada tu kita ada juga ultraviolet UV. Okay. Yang boleh sebabkan skin cancer, cataract semua ni. This one from sunlight kan, daripada matahari. Okay. But this one is natural. Natural. Okay. So we have winter storm. Contoh. Okay. So we have hail. Hail is a form of precipitation that fall from the sky as a pellet of ice. Ini macam hujan batu berais. Okay. Biasanya kalau kat Malaysia ni kita tak ada hujan batu berais. Kita ada hujan batu tapi bukan banyak. Sikit. Okay. So the pellet can range in size from a small pea size pellet to hailstone as large as grapefruit. Bila sampai grapefruit ni dia akan besar lah. Okay. The formation of hail means several thunderstorm is likely in your vicinity. Istilah dia akan biasanya dengan thunderstorm dia akan ni. Tapi Malaysia saya tak ada. Kita ada hujan batu je. Okay. Hujan batu. Tapi hujan batu dekat Malaysia ni so far memang nak kata kesan dia teruk sangat, saya rasa tak sangat lah sebab kita berlaku mungkin sekejap. Kan? Okay, tapi kalau berlaku berterusan seberapa lama tu, itu bagi kesan. Okay? Mungkin kalau besar sangat, mungkin cermin kereta pun pecah. Depends. Okay? Okay. It's not a winter weather event. Because it's made of ice, hail is often mistaken as a cold weather event, but in reality it's associated with several thunderstorms. Okay? So bukan kata kawasan yang sejuk ni dia akan berlaku hail ni. Tak. Okay? So biasanya bila thunderstorm ni dia akan adalah bentuk hail tu. Ini contoh-contoh lah. Okay? Kalau dekat overseas biasanya. Tapi so far dekat overseas saya pernah rasa sekali je ice yang
during winter season kali dia datang tu macam kita rasa macam hujan. Tapi sebenarnya bukan hujan Okey. Tapi saya rasa masa tu kami kena tu tak sebesar macam ni lah, kecil lagi. Okey. Dia macam hujan batu lah. Kita rasa tu. Okey. Dan kita ada earthquake. So it's a sudden shaking of the earth surface. Semua ni Okay. Affect almost every part of the earth and like rain when they can either be mild or catastrophic. Okay. Dia boleh dia besar ataupun dia kecil earthquake ni. Depends on that area, apa tu kawasan mana yang ada lingkaran semua tu Okay. Biasanya kalau kita tahu kan Japan, Taiwan ni biasanya kawasan yang risiko tinggi. Indonesia semua ni Over the course of geological time, earthquake, flood or other natural event can help to shape the surface of our planet. Okay, tengok macam earthquake ni, sekarang ni kalau dulu Gunung Kinabalu 4101 meter. Tapi sekarang ni mungkin bukan 4101 lah, 40 something meter dah. Dia dah drop. Okay, dia dah drop. Drop tu, okay, mungkin dia dekat kaki gunung mungkin dia jatuh sedikit, maybe 1 to 2 cm, kita tak tahu tapi dekat atas tu sebab dia Malaysia ni sebab biasanya kita ukur something, kita ukur sampai di kepala hujung rambut tu Okay, macam KCC lah sama juga KCC ukur sampai ke antena atas tu Okay, kadang-kadang benda ni saya tak tahu betul ke tidak Okay. Earthquake doesn't kill people but building do. Betul tak? Kalau contoh kita ada satu kawasan tak lapang, okay, berlaku satu earthquake, adakah dia akan bunuh orang? Tak Biasanya kenapa manusia mati sebab earthquake? Biasanya bangunan runtuh. Itu je Okay. Bangunan runtuh. Okay. So, the factor affecting impact of earthquake. So, we have structural failure ni, okay, berita building cause more damage, okay, building height oscillation semua ni. Okay. So, dia tengok apa material juga untuk kata buka earthquake nanti ada lubang ke bawah tanah ke. Tak semestinya ada lubang ke bawah tanah. Tak semestinya. Earthquake tu dia macam ni dia, bila kita ada contoh ada slice, pergerakan plate, tektonik semua tu dia akan bagi kesan lah sebenarnya. Okay. Biasanya earthquake ni boleh berlaku dekat darat, boleh berlaku dalam air. Bila dalam air tu yang boleh sebabkan tsunami. Okay. Kalau contoh tiba-tiba pergerakan bila satu earthquake, tanah jadi macam dia naik turun. Bila naik turun dekat laut dia akan sebabkan wave. Okay. Tapi kat darat dia takkan sebabkan di sana tsunami. Okay. So dia ada banyak kesan dia lah sebenarnya. Okay. Contoh kalau kawasan okay, kita kalau compare, kalau negara maju dengan negara tak maju ni, biasanya negara maju building dia memang dia build for tahan tahan for this hazard semua ni Okay, dia tahan. Okay, like contoh macam Taiwan. Taiwan yang menara 101 tu sebenarnya dia dibuild untuk tahan gempa bumi Kalau tak silap saya dia boleh sampai ke 8 ataupun 9 skala Richter. Dia punya building punya capacity tu. But that is by calculation kita tak tahu Okay, kadang-kadang calculation kita kira kena 4 skala Richter dia dah runtuh. Tak tahu Tapi that is by calculation sebab macam mana nak tahu betul ke tidak, dia kena berlaku lah. Okay. Tapi bila by calculation dia kata that kalau you tengok cara buat bangunan tu, bawah tu dia ada satu macam bola untuk support dia untuk dia tak goyang. Okay. Dia macam kalau kamera kan, kamera kita bilang panggil apa? Gimbal. Untuk stabilkan kita punya kamera tu Okay. So menara tu ada. Okay. Kalau contoh negara yang kurang maju, contoh macam okay, Haiti semua ni, okay, bila berlaku satu gempa bumi, bangunan dia runtuh, even macam rumah-rumah pun akan runtuh. Okay, rumah-rumah akan runtuh. Tengok kalau contoh, okay, kita New Zealand berlaku gempa, okay, manusia bukan tak ramai mati mungkin kosong. Tapi bila negara lain mungkin 200,000 macam tu. Okay, so how they make building, what's the material on dia buat, semua tu penting
Okay. Then factor affecting the impact of earthquake, the soil liquefaction. Sebenarnya kalau stable ni dia tahan bangunan tu. Kalau yang liquefied soil ni dia kurang tahan. Okay. So Malaysia duduk dekat, I can say that Malaysia is duduk dekat tengah-tengah ni sama ada stabil ataupun tak stabil. Sebab kebanyakan tanah kita adalah tanah kapur. Okay. Tanah batu kapur kan. So kalau you tengok kan, saya tak tahu benda saya tengok ni betul ke tidak. Menara KLCC yang Twin Tower tu kan, kenapa dia ada jambatan tengah-tengah tu? So saya tak pasti, saya rasa macam saya dah terbaca. Sebenarnya ada satu blok, satu tower tu, dia sengit 0.1 mm. Tak silap saya, 0.1 mm tak saya. 0.1 or 0.2 mm saja. Dia dah sengit. Okay. Bila sengit tu, okay. Of course lah kita rasa, alah kau baru 0.1 mm, sikit je kan. Tapi imagine, dia ada 400 meter. So dia akan tinggi, lagi sengit. So kalau tak silap saya, dia build dia jambatan untuk dia balancekan dua, supaya dia stabilkan bangunan, dua bangunan ni. Tak tahu betul ke tidak, tapi saya nak cari info dia juga. Okay. So hari tu macam tengok TV, macam dia ada cakap. Okay. And then sebenarnya KLCC punya area tu dia dah pindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Saya rasa dia bergerak about more than 100 meter from tapak asal. Okay. Sebab tapak yang sebelum tu is fully tanah kapur. Tapi tempat yang sekarang ni, piling, kalau tak silap saya, piling untuk KLCC ni is sangat-sangat dalam. It's more than few hundred meters. Dia few hundred meters. Okay. Dia dah piling sampai ke bedrock dekat batu bawah tu. Okay. Di mana kalau ikutkan, yes, maybe dia tahan because you need to support 400 punya meters tu. Ni Fazilan Rasya berkata saya ada pernah baca. Saya rasa saya pernah baca juga. Tapi saya tak tahu dekat mana saya baca sebab saya tak berjumpa. Atau perlu tengok National Geographic. Sebab dia dua company yang buat benda tu. Satu Japan, satu Korea, tak silap saya. Kalau tak silap saya, yang Korea tu yang sengit. Dia takkan sengit macam yang yang Pizza Tower tu dekat Pitali tu. Tak ada lah. Okay. So then UV faham kan? So macam mana kita nak prevent badan kita berkena UV? Senang je. Sapu ni, sunblock. That's the most simple way kalau kita nak prevent UV. Okay? But kadang-kadang fikirkan bila sapu UV dia bagi dia dah pollute the environment dah. Okay? UV has a shorter wavelength and higher energy than visible light. Okay, so affect human health both positively and negatively. The short exposure to UV radiation generate vitamin D. Okay, boleh generate vitamin D, but also can lead to sunburn depending on individual skin type. Okay, kalau tengok okay, mungkin in future kalau kita ada peluang pergi ke pulau, you tengok muka siapa yang cepat merah kalau kena matahari. Okay. Dia depends on orang. Ada orang dia kena matahari pun dia takkan jadi merah. Tapi ada orang bila kena sikit matahari, tiba-tiba muka dia jadi merah betul. Okay. Mostly kalau saya rasa yang merah ni biasanya yang kulit macam kulit putih, warna putih. Jadi okay. Fortunately for life on Earth, our infrared ozone layer shield us from most UV radiation. Sebab kita ada UV layer yang kita boleh block ni UV radiation. Tapi sekarang ni dia kata ozone layer ni dah start menipis. Sebab tu sekarang ni most of the UV dia dah penetrate ke bumi dah. Okay. So dia kalau kita terdedah banyak ni sebenarnya kita boleh sebabkan kanser kulit kita. Tapi kalau satu sunblock pun, dia ada banyak jenis sunblock ni. Ada sunblock yang waterproof, ada sunblock yang bukan waterproof. Kalau yang waterproof punya, you masuk air, dia still ada lagi. Dia macam ada, you kan nampak macam kawan you ni kenapa dia macam berminyak. Ada Tapi ada orang, dia sapu yang jenis yang normal punya, bila masuk air, dia dah tercuci.
what does get through the ozone layer, however, can cause the following problem. Okay, cancer, cataract, okay, suppression to immune system, premature aging of the skin, semua ni boleh sebabkan. Okay. So that's why dia kata we take a simple precaution to protect ourselves. Okay, macam mana nak protect ourselves? Kalau tak nak pakai sunblock, pakai payung. That's a very basic one basic one. Bila kita jalan dekat tengah panas, pakai payung. Okay, so payung tak perlu kata nak beli. Oh, kalau dia kata please buy anti UV punya payung, tak payahlah. Janji kalau dia tanya saya, selagi tak kena sunlight tu, tak selamat dah tu Okay. Okay, reduce by using clothing and sunscreen to shield our skin. Okay, clothing pun satu juga Okay. Okay, some US Department of Health and Human Service dan WHO, they mentioned that classified as a human carcinogen kalau the sun, human carcinogen. So we have protection against the exposure. So for hazard like exposure to UV light, risk can be reduced by using clothing and sunscreen. Tadi mention tu. So macam mana kita avoid sun tanning or tanning bed. Okay. Tapi di Malaysia ni saya rasa kurang kalau macam orang pergi pantai, pergi berjemur ke pantai. Malaysia kurang Tapi di Europe, yes, banyak Europe. Okay. Then use sunscreen, cover up, shade. Okay. They watch for the UV index. Ni kalau kadang-kadang ada tempat dia ada bagi UV index kat sana Okay. Or get the vitamin D safely. Okay. Biasanya kalau kita nak tahu safe tak safe ni, biasanya pagi dia akan orang katakan matahari waktu pagi lebih selamat compare tu waktu petang ataupun tengah hari Okay. Ni UV punya index semua ni Okay. Practice like increase our vulnerability to some physical hazard. So kita ada deforestation slope make landslide more likely. Okay. So bila kita buat deforesting, okay, secara tak langsung landslide akan lebih mudah terjadi. Okay. Sebab kadang-kadang pokok ni dia pegang that tanah supaya tak berlaku landslide. Okay. Then channelizing the river make flooding more likely in some area while preventing flooding in others. Contoh, okay, kawasan sini dia buat satu sungai untuk alihkan air tu. Okay, bila alihkan air tu tiba-tiba kawasan kita buat tu dia dah selamat daripada banjir tapi kawasan lain pula kena. Okay. So saya nak ambil konsep macam contoh banjir ni sebenarnya dia macam kalau you pernah tengok tilam yang berair tu. Tilam air kan. Sekarang tak banyak tak ada tilam air tu. Okay, imagine tilam tu adalah kawasan kawasan tadahan air. Okay. So tiba-tiba dalam kawasan tu kita buat satu pembangunan kawasan hujung sini. Okay. Bila buat kawasan hujung ni secara tak langsung macam kita tekan tilam tu dah. Bila tekan tilam tu air akan naik dekat kawasan lain. Itu yang menyebabkan kawasan lain banjir bila dibuat. Okay. So imagine kalau let's say kawasan tu kita bahagi pada 4. Okay. Tahun ni kita buat dekat atas. Okay. Kita naikkan tanah, kita tambun tanah semua kita buat bangunan. Okey, 2 tahun lepas tu dia buat dekat sini pula. Okey, biasanya bila orang buat rumah ni dia akan buat lagi tinggi daripada asal. Okey, so sini dah 2 pembangunan dah. Okey, sini bawah banjir teruk dah. Okey, lepas tu dia nak buat lagi bangunan dekat bawah tu, lagi tinggi. Okey, lepas tu last buat lagi bangunan dekat kawasan yang satu lagi tu, yang kosong tu. Okey, bila buat macam tu, secara tak langsung kawasan yang pembangunan awal-awal tu dia akan jadi banjir. Sebab actually air tu sebenarnya volume dia sama je, tak ada benda cuma bila kita letak something, air tu dia dah channel pergi tempat lain dah. Okey. So macam dekat taman saya sebenarnya, taman saya tu dia ada satu rumah tu memang dia kata dia adalah first rumah dekat kawasan taman saya tu rumah bukan rumah kampung lah, dia rumah yang dia buat sendiri. Tapi the problem sekarang ni dekat rumah dia tu adalah bila hujan lebat, kapasnya semua air. Sebab rumah yang taman semua tu lagi tinggi pada rumah dia jadi rendah. Dulu kalau dia beritahu saya dulu nak masuk rumah dia kena naik, jalan kena naik. Tapi sekarang ni nak masuk
dia terbalik pula, nak keluar rumah, dia kena naik. Keluar rumah dia, I think about 1 feet daripada jalan besar. Tinggi dia. So, air nak pergi mana? So, pergi rumah dia lah. Okay. So, the risk of this practice has been reduced by improving our forestry and flood control practice. Okay. So, macam contoh KL, dia ada terowong smart tu kan. Smart tu dia bagus untuk dia alirkan hujat air yang banyak so supaya bandar KL tak banjir. Okay. But that is by river punya water sungai, air daripada sungai. Tapi why sometimes KL akan berlaku banjir kilat? Because bila air banyak, longkang dia tak sempat nak bawa air tu ke tempat lain. Ya kan? Ni lah. Dicampur pula kalau ada sampah. Itu sebabkan banjir kilat Okay, so by choosing not to build in area prone to flood, landslide, fire and coastal wave. Okay. So bila kita buat satu bangunan, of course we have the EIA to study. Boleh Okay. Pukul 5 dah. Okay. Tak apa, sekejap ini. Okay, what type of cultural hazard pula Tadi kita dah tengok physical. This is cultural hazard. Cultural hazard ni lebih pada social lah do we face. So, we have the social hazard result from your location. Okay, mana-mana ada Okay, socio-economic status, occupation, behavioral choices. Okay, contoh smoking cigarette is a hazard to your health. Ini betul kan? Walaupun saya pelik bukan kata kepada perokok ni saya pun pelik satu benda Okay, walaupun dekat kotak tu dah tulis kalau hisap rokok macam ni jantung akan jadi macam ni. Tapi dia takkan train, dia tak boleh bagi kesan pada orang orang tak rasa pun relax. Okay. Tapi tak tahu lah sekarang ni mahal juga tapi orang beli juga Ini kalau duit tu kerja simpan lagi bagus. Okay. So this is behavioral choices. You will live in a neighborhood with a lot of crime. This is a hazard based on your location. Okay. Kalau kita rasa macam kawasan kita tak selamat semua kan dengan ada yang crime, jenayah semua ni, this secara tak langsung this adalah cultural hazard dekat kawasan kita dah. Okay. Okay, similarly your diet, okay, exercise habit and primary mode of transportation all influence your health and the health of the environment around you. Okay, semua boleh smoking, think tak perlu kita discuss lebih lanjut pasal smoking. Kita tahu dia akan sebabkan banyak penyakit Okay, so dia akan bagi kesan pada yang perokok dan juga kesan kepada yang bukan rokok. Tentu ni nanti tengok sendiri Okay, so memang ada association yang akan cuba against yang smoking punya ni Okay, memang ada. Okay, tapi how they want to stop that quite difficult because this amalan susah nak disuat Okay, so biasanya dia akan strengthen health education program. Itu saja standard. Okay, then provide increased tax. Bila tax ni harga akan jadi tinggi lah. Okay, harga tinggi. Tapi kalau tengok dekat Malaysia ni harga naik pun dia beli juga Okay. Then to protect the right of non-smoker to enjoy that unpolluted by tobacco smoke. Kalau dekat Malaysia kita nak protect the non-smoker, biasanya dia akan satu kawasan tu dia akan buat macam ruangan merokok contoh Okay. Tapi kalau you pergi macam contoh dekat negara lain contoh kalau theme park, contoh dekat kawasan yang theme park ataupun kawasan yang ada family, biasanya kawasan tu adalah kawasan larangan merokok Dia tak ada bangunan pun untuk merokok sebenarnya. Okay. State economically sound alternative undertaking to replace tobacco growing and processing. Okay, dia cuba macam try to find another alternative to replace the tobacco, replace the yang smoke punya ni lah. Okay, so macam mana dia nak buat? I pun not really sure how they can solve this problem Okay, so takkan nak ganti dengan apa? Nak ganti dengan daun. Bukan semua orang nak Okay. Dan poor diet, satu juga what cause poor nutrition.
Okay, the poor eating habit including eating too many, okay, or too few calorie per day, not eating all the group food group. This one group ni macam kita ada karbohidrat, kita ada vitamin semua ni kan. Okay? Or consuming too much fat, sugar or salt, eating food which are non-nutritive. Okay, apa maksud non-nutritive? Contoh paling jelas adalah makanan ringan tu lah, kan? Makanan ringan semua tu. Okay. For instance, a person with a pure nutrition might frequent fast food restaurant. Okay, so then drink soda instead of water and forget to eat fruit and vegetable. Ni standard lah biasanya. Kalau you sibuk pun apa you buat? McD. Betul tak? Foodpanda beli McD. Okay. Dan this is I can say that this is habit kita lah, kita punya habit ya. Okay, macam mana makan dengan healthy. Adakah satu hari tu, oh saya nak makan ayam macam ni, campur dengan sayur, campur dengan buah, campur ni. Adakah you buat macam tu? Rasa tak ada sekarang ni. Jarang, sangat-sangat jarang. Okay, then mungkin kata juga, oh dia ni sihat tu, dia makan salad je. Tapi kadang-kadang bila kita makan salad saja, kita tak ada some protein ataupun some karbohidrat pun tak jadi juga. Okay, it's like tidak seimbang. Okay. So the effect of poor diet and health. So weight control, the most obvious consequence of bad nutrition is overweight, of course, and obesity. Okay, so this one most of that kita berjumpa dekat developed country ya. Okay, kalau tengok compare dengan orang US, okay, dia kan semuanya most of then they have obesity. Okay, okay, so biasanya dia makan fish and chips semua tu lah itu. Okay. And being overweight or obese compound your risk of heart disease. Bila dah overweight or obese tu dia akan datang penyakit lain lah, heart disease, diabetes, stroke, cancer, semua ni. Okay. So bila overweight malas bersukan lah. Bila malas bersukan, penyakit datang lah. Okay. Then, berkesal-kesal, we also have high blood cholesterol. Biasanya this one relate dengan jantung lah. Okay. Biasanya dengan jantung. So, bila contoh salur darah tersumbat, okay, oksigen kurang masuk ke jantung, jantung akan rosak lah. Okay. Ini contoh lah. Okay. Sekarang ni buka sekurang tak tahu dalam badan kita ni is it we clear ataupun we have some plaque ataupun kolesterol ni. Tak tahu kena pergi check baru kita tahu. Okay. Then we also have malnutrition. Malnutrition is one of the irony of modern culture that someone who eat too much can still be malnourished. Okay, dia makan tak seimbang. Okay, the symptom of malnutrition depends on which vitamin or mineral are lacking in your diet. So sekarang ni kalau you tengok banyak orang dia dah gunakan supplement to replace dia punya makanan. Okay, so kenapa dia buat macam tu? Mungkin dia nak mengurangkan berat badan dia. So dia makan supplement to replace dia punya food. Okay. So for example like iron disebabkan fatigue, dizziness, okay, shortness of breath, okay, and so on semua ni. Okay, supplement may be necessary to overcome the nutrition deficiency. Okay, dia tengok banyak juga. Kalau kita makan something, kita add dengan supplement, bagi saya is better, is okay, kan? Sebab kita makan something, mungkin kita tak cukup nutrien kita nak tu, so kita add dengan supplement. Tapi kalau kita replace our meal dengan supplement, dia tak cukup. Macam mana pun orang kata manusia kena makan juga. Okay. Okay, ni contoh kalau contoh macam okay, dia ada dua, kalau tengok gambar ni, dia ada dua keadaan berlainan. Satu, ini memang tak ada makanan. Nombor dua, ini ada makanan tapi tak nak makan. Okay, this is the beza dia. Okay. So tak tahu ada siapa kat sini jadi macam ni ke? Ada tak? Tak ada. Tak tahu benda ni. Tak. Sitil. Maldin. Maldin yang mana? Yang ni ke yang ni? Amir ni. Kata Maldin. Yang ni ke yang ni?
Maldin dah ni. Okay. So saya dah habis chapter 2 dah. Ada apa nak tanya? Soalan?